Tuan-tuan dimati Allah sekalian, tolong istiqamah dengan amal-amal soleh. Istiqamah walaupun sedikit, tapi istiqamah. Yang pertama, jaga solat fardu 5 waktu di awal waktu. Cuba sedaya upaya. Kalau ada apa-apa yang menghalang kita untuk solat di awal waktu, cuba uruskan. Dan tidak rugi kita mengorbankan sesuatu untuk kita dapat solat di awal waktu. Ketika 3 tahun yang lepas, 4 tahun yang lepas, tuan-puan, kisah benar, saya pernah naik satu teksi. Kemudian pemandu teksi, ini cerita bukan sebelum wabak ni, masa tu saya kerja di Jabatan Agama lagi. Maksud cerita ni dah lama, 6 tahun 7 tahun yang lepas. Subhanallah. Masa tu saya ada conference di KL. Jadi saya naik komuter, kemudian saya naik teksi. Masa tu Grab semua tak ada untuk menuju ke conference tu. Masya Allah. Bila saya pergi, saya ingat masa tu saya pergi dengan arwah Ustazah Nohayati Musa. Saya pergi berdua. Kemudian bila saya naik teksi tu, yang pembawa teksi tu kita tahu orang educated, sebab dia boleh cakap in English lah. Dia boleh cakap, dia boleh speaking. Bila saya tanya, bila borak, saya memang suka borak. Saya orang yang ramah. Dengan pemandu teksi mesti akan bercakap. Saya tanya itu, saya tanya ni. Saya bertanya, encik, background encik apa sebenarnya? Sebelum encik bawa teksi ni, encik kerja apa? Kemudian dia cerita, dia adalah manager besar sebuah bank. Gaji dia dah 10,000, 20,000 ke 30,000. Dia kata, puan, saya memang peringkat yang dah ada driver. Saya ada rumah besar yang mewah. Tapi satu benda yang saya tak dapat adalah solat awal di awal waktu. Solat fardu di awal waktu itu saya tak dapat, puan, saya tak dapat. Saya dapat semua apa yang saya nak. Saya dipanggil tuan, saya dipanggil bos, saya manager besar bank. Subhanallah. Saya ada rumah besar, semua Allah bagi. Tapi yang saya tak dapat daripada Allah adalah solat fardu di awal waktu dan di masjid. Lepas tu saya kata, apa yang tuan buat? Saya tinggalkan semua, saya berhenti kerja. Saya berhenti dan saya bawa teksi. Saya kata, ya Allah, tuan tinggalkan semua. Kata Ustazah, ia sangat berbaloi. Apa cabaran tuan? Peringkat awal tuan lalui apa? Dia kata, puan, pertama yang paling tak boleh terima adalah isteri saya. Sebab daripada kehidupan yang mewah, daripada kami ada rumah yang besar, akhirnya saya terpaksa jual rumah tersebut sebab saya tak mampu nak bayar. Kami berpindah ke rumah yang kecil. Daripada kami ada kereta-kereta yang besar dan mewah, sekarang salah satu kereta adalah teksi ini. Anak-anak susah nak terima, puan. Anak-anak susah nak terima perubahan hidup yang sangat drastik. Namun dia kata, Ustazah, lama-lama Allah berikan ketenangan, kebahagiaan yang tidak pernah kami rasai ketika kami hidup mewah dulu. Saya kata, ya Allah, hebatnya tuan, pengorbanan yang sangat hebat. Ustazah, masa tu saya bukan penceramah, saya bukan siapa-siapa. Dia panggil puan lah. Dia kata, puan, sekarang saya boleh berhenti 10 minit sebelum solat untuk panggilan paling utama adalah panggilan Allah. Bila azan datang, hayya ala salah, hayya ala falah, datanglah menuju kepada solat, datanglah menuju kejayaan. Saya membayangkan saya sedang menuju kepada al-falah, iaitu syurga Allah. Kejayaan yang sebenar adalah bila saya boleh bawa diri saya dan ahli keluarga saya ke syurga. Itulah kejayaan yang sebenar. Jadi kenapa kita tidak mahu menyahut hayya ala solah, datang kepada solat, datang menuju kejayaan? Kejayaan yang sebenar adalah kita bebas daripada api neraka. Kejayaan sebenar adalah apabila kita dapat syurga Allah. Allahu Akbar. Dia kata, puan, pemandu teksi semua nak pelanggan, tetapi kita dah tahu waktu solat, saya tak akan ambil mana-mana pelanggan. Walaupun pelanggan tahan teksi saya, kerana bila nak tiba waktu solat, saya akan menuju ke rumah Allah. Saya akan solat berjemaah di masjid. Dan nikmat bila boleh solat fardu berjemaah 5 waktu, nikmat yang tidak ada taranya. Dia kata, Allah berikan kemanisan, Allah berikan kenikmatan. Isteri saya, anak-anak saya semua berubah, Ustazah. Kalau dulu anak saya ada perangai sekian-sekian, isteri saya semua berubah, Ustazah. Dan ia tidak ada nilai sedikit pun nikmat yang saya miliki sekarang dengan apa jua kekayaan, kebahagiaan yang lain yang dimiliki di dunia ini. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Di dalam solat, ada apa di dalam solat? Di dalam solat ada pujian kepada Allah. Kita mula dengan solat Allahu Akbar, kita memuji Allah yang maha besar. Kemudian kita sambung Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira. Nabi sebut, barang siapa yang membaca doa iftitah tu, akan dibuka pintu langit, dibuka, doa-doanya akan diangkat oleh Allah.
Kemudian kita mula dengan Al-Fatihah, ada pujian kepada Allah dan diselangi Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Ada doa di dalam solat. Siapa yang menunaikan solat, jaga sungguh dalam solat ada selawat. Pada tahiyat, dalam solat ada syahadah. Kita akan memperbarui solat kita. Kita akan memperbarui syahadah kita setiap kali solat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam solat ada istighfar, ada permohonan ampun. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku dan sebagainya. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, sebab itu kalau siapa yang malas pun nak berdoa, malas nak berzikir, malas nak buat amal soleh banyak-banyak, jaga solat fardu 5 waktu. InsyaAllah kita akan selamat daripada fitnah kecil ataupun fitnah besar, fitnah tu dajjal. Sebab dalam solat itu sendiri melengkapkan semua ibadah-ibadah yang sangat utama, sangat penting. Dalam solat ada zikrullah, ada memuji Allah, dalam solat ada permohonan ampun, dalam solat ada permintaan kita yang apa yang kita perlu dalam hidup kita. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku. Tanpa rahmat Allah kita tak boleh masuk syurga. Warhamni wajibunni, ya Allah tutuplah aibku. Warfa'ni, tinggikanlah darjatku di sisimu. Warfa'ni warzuqni, berikanlah rizki kepadaku, rizki yang halal. Warzuqni wahdini, berikanlah hidayah kepadaku. Wa'afini wa'fu anni, ya Allah berikanlah afiat, kesihatan kepadaku. Kan kita tak nak kita sakit, kan terkena wabak. Wa'afini wa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah. Sebab itu kalau kita boleh menghayati bacaan antara dua sujud, kita akan menangis tuan-puan sekalian. Kita akan duduk dengan tenang. Rabbighfirli warhamni wajibunni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 permintaan kita ketika duduk antara dua sujud tuan-puan sekalian. Kita minta apa dengan Allah ketika duduk antara dua sujud? Kita minta kita diampunkan Allah. Rabbighfirli warhamni, ya Allah rahmatilah aku ya Allah. Tolong rahmati hidupku ya Allah. Tolong rahmati keluargaku ya Allah. Tolonglah beri rahmatmu kepadaku. Apa maksud rahmat? Rahmat itu membawa maksud kita hidup bukan tak ada masalah, tapi setiap kali ada masalah akan datang pertolongan Allah. Kita hidup bukan tak ada bahaya, tapi bila kita datang bahaya, datang perlindungan daripada Allah. Itulah hidup yang penuh dengan rahmat. Bila kita dalam maksiat, Allah bantu kita untuk tinggalkan maksiat. Bila kita susah nak buat ibadah, Allah bantu kita, meringankan kita untuk buat ibadah. Bila hidup dalam rahmat Allah, mesti ada jalan keluar setiap kesulitan. Allah berfirman, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Di setiap kesulitan ada jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Rabbighfirli warhamni, ya Allah rahmatilah aku. Wajibunni, tutuplah aibku ya Allah. Aib kita terlalu banyak. Kalau aib saya dibuka, tak ada siapa yang nak dengar ceramah saya. Tak ada siapa yang nak pandang saya. Dan kalau aib dan maksiat, dosa itu berbau, semua hanya kita semua busuk. Tak ada siapa yang akan keluar daripada rumah jika setiap dosa yang kita lakukan bertempel di muka. Tetapi sekarang setiap maksiat dan dosa yang kita buat bertempel di hati, tidak kelihatan. Tapi cuba bayangkan dosa dan maksiat kita lakukan bertempel di muka. Sekali buat dosa, titik hitam, titik hitam. Saya percaya tidak ada siapa yang akan keluar daripada rumah kerana malunya wajah yang hitam kerana dosa. Tapi itu alam ghaib. Allah tidak memperlihatkan. Setiap kali kita buat dosa dicatat. Kita tak nampak bagaimana rupa dosa kita sedang dicatat. Bagaimana tulisan, komen, hemburan, maki hamun kita sedang dicatat oleh para malaikat. Kita tidak nampak, tuan-tuan dan mati Allah sekalian. Kita pun tak nampak pahala kita dicatat. Semua ini akan diperlihatkan oleh Allah di mahsyar kelak. Di alam kubur kita dah mula boleh melihat. Kita dah boleh merasai kesan-kesannya. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, kita minta apa dalam doa antara dua sujud? Wajiburni, tutuplah aibku ya Allah. Dan kita mohon tutup aib ini di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar. Hadis Nabi SAW, man satara musliman, barang siapa yang menutup aib saudara muslimnya yang lain, satarallahu fid dunya wal akhirah, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dalam satu mafhum hadis Nabi menggambarkan di mahsyar kelak, ada di kalangan hamba-hamba Allah, ketika saat dia dihisab, subhanallah, diturunkan suturah ibarat seperti penghadang. Dan ketika itu hisab berlaku antara Allah dan dia sahaja. Aib dia ditutup. Ketika dihisab, manusia lain tak boleh nampak.
ketika buku amalan baiknya dibuka, ketika buku amalan kejahatannya dibuka, maksiat yang dilakukan secara sembunyi, keburukan dia yang dia sembunyikan selama ini tapi Allah Maha mengetahui, subhanallah, dibuka. Tapi kerana dia ada satu sikap di dunia, dia tidak membuka aib yang tersembunyi. Kalau aib secara terangan, bukan sembunyi lagi, ini aib yang tersembunyi, yang mana dia sendiri tidak mahu dibuka tapi terbongkar tanpa sengaja dan sebagainya. Na'udzubillah.